yang paling meluas adalah surah Kahfi. Ada baiknya. Kerana rakan-rakan JAKIM tahu bahawa jarang sekali berlaku perbincangan tentang kupasan ayat-ayat Quran. Dan saya anggap ini satu perkembangan positif, walaupun serangan terhadap saya itu agak, saya rasa keterlaluan lah ya. Bila sebut dallu wa adallu, orang itu yang menyampaikan itu adalah sesat lagi menyesatkan ya. Tapi baiknya ialah ia membawa satu wacana bahawa ini bukan kaedah dakwah, ini bukan kaedah pendidikan, tanpa bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Itu peringkat yang ditegaskan dalam Al-Quranul Karim. Apa yang saya sebutkan bulan lalu kepada saudara, itu tentang peristiwa anak muda. Dan 2 kali saya ulang ayat Al-Quran, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Maknanya anak-anak muda ini beriman. Itu yang pangkalnya. Tapi kupasan ni kadang-kadang orang dia tak dengar. Kemudian tafsiran itu politik. Jadi akhirnya disergah. Padahal pada saya lah ya, eloklah kalau pemimpin bila bercakap ada rujukan Quran, ada rujukan hadis. Walaupun saya tidak termasuk dalam golongan ulama, ya, tapi asalkan kupasan itu tidak bercanggah dengan pemahaman Islam. Ya, yang saya bacakan itu kisah yang disebut dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah Taala melalui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Ya. Itu ayat itu menyatakan bahawa akan aku ceritakan kepada kamu kisah yang sebenar. Kemudian saya kaitkan dengan Quranic interpretation of history. Penafsiran sejarah Quran ini dia tidak pada masanya, pada siapanya selain daripada nabi-nabi ataupun kisah-kisah sama ada Fir'aun atau Qarun ya. Tapi yang ditekankan ialah message, risalah, nilai. Itu yang ditekankan dalam Islam. Sebab itu ada pertikaian tentang masa dia. Anak-anak muda ini selamat daripada atau menolak sistem di luar. Raja Roma, Decius, yang memaksa. Ada satu tafsiran yang kata orang-orang Kristian, ada yang kata tidak, tapi memaksa orang-orang penduduk di situ menyembah berhala. Zalim, ganas, membunuh, mendera. Mereka itu lari ke gua, diselamatkan dengan tidur 309 tahun. Ya. Dan Quran menjelaskan yang penting di sini apa? Ada keimanan, ada nilai, ada akhlak, ada prinsip, menolak syirik, menolak kezaliman, menolak kebobrokan dalam sistem. Itu yang nak disampaikan, itu yang saya sampaikan. Ya. Kerana apa? Orang ini selain beriman, warabatna ala qulubihim, kerana terpahat dalam hati sanubari mereka itu percaya kepada yang menjadikan langit dan bumi, itu adalah Allah SWT. Baik. Raja Romawi itu Decius. Dalam betul, bukan dalam Bible, dalam The Golden Legend, yaitu kitab sahih orang-orang Nasrani, yang menyatakan 7 sleepers of Ephesus. Ephesus nama tempat. 7 yang tidur. 7 sleepers. Bukan sleeper, sleepers. Ini sebutan ni memang Azhar dia lebih fasih bahasa Inggeris. Jadi disebut di situ, dan ini diterima pertama oleh Orthodox Church, kemudian menyeluruh di kalangan penganut agama Kristian. Mesej dia apa? Saya bercakap kepada pejabat awam. Kemampanan itu penting. Transisi energi itu penting. Digital transformation itu penting. Tapi mendasari ini semua adalah keperluan kita
mempertahankan iman dan akhlak dan nilai. Itu mesejnya. Tenggelam mesej itu diserang ya, kerana pemimpin ini tidak waras dan sebagainya. Tak apalah itu, Pak. Tapi yang saya kata menarik, kerana ramai ulama-ulama, ustaz-ustaz, asatizah yang mengupas. Dia kaitkan umpamanya di dalam tafsir Ibn Kathir. Disebut juga ada kelompok yang percaya kalangan ini orang Nasara. Nasara itu yang kalau disebut dalam istilah sekarang Isa ini daripada Nazareth, Nasara. Ini disebut dalam Al-Quran. Atau Al-Masih. Al-Masih itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Itu sebagai Kristus yang jadi Kristian. Sebab itu Majlis Fatwa Azhar dan Majlis Fatwa Jordan mengesahkan boleh guna Al-Masih, boleh guna Nasara, boleh guna Kristian dalam konteks unity. Bila yang saya sebut Christian Trinity dalam ceramah, ya. Jadi menarik saudara kalau yang ikuti kerana perbahasan itu lebih terbuka, tetapi semuanya menggagaskan dalam mengupas, dalam menegur dan mengkritik, jangan sekali-kali mencela, menghina, apalagi menuduh orang itu melaknatkan atau menyesatkan. Dan saya syukur alhamdulillah kerana apa yang dilontarkan di perhimpunan JPM ini menimbulkan keminat masyarakat, terutama anak-anak muda, untuk membaca dan menelaah. Jadi bukan sekadar membaca Quran, tapi menafsirkan dan menelaah secara lebih mendalam. Itu saya anggap penting. Nanti bulan-bulan lain saya baca ayat Quran lain juga tafsir supaya mengalahkan ada perbahasan lain. Ya. Tapi saya rujuk Jakim dulu supaya elak daripada kontroversi. Tapi dalam kes ini ya, saya nak sebut, bukanlah saya nak pertahankan pendirian saya. Saya baca ayat Quran itu dan ada yang mengupas, Allah saya tidak baca ayat Quran. Saya hanya mempertahankan orang-orang 7 orang ini tidak beriman dan orang Kristian. Yang tidak pun saya sebut. Saya ulang teliti semula seluruh ucapan itu yang dirakam dan maksud saya itulah kita dalam kegairahan kita memacu pertumbuhan ekonomi digital, meningkat mutu pendidikan kesihatan, jangan tinggal soal nilai kemanusiaan, keadilan dan akhlak yang baik. Itu yang ditekankan. Ya, dan ini juga pengajaran daripada kisah anak muda yang punya kecekalan, daya juang, mempertahankan prinsip dan beriman kepada Allah SWT.